guys, bersama lagi dalam Arcade Channel. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya macam mana saya bermula berjinak-jinak menjadi YouTuber. Okey, inspirasi saya yang pertama ialah daripada apa yang saya lihat daripada YouTube berkaitan dengan primitif teknologi. Jadi saya berminat dengan kesungguhan seorang lelaki ini. Kemungkinan daripada Vietnam ataupun Kemboja saya tak pasti. Yang penting saya lihat kesungguhan dia dalam menjalankan hidup dalam keadaan tanpa teknologi. Ia bermula kosong. Macam mana dia mendapat satu kawasan, di situ dia mulakan kehidupan. Okey, nanti kita lihat macam mana dia mulakan kehidupan. Okey, dalam kes ini saya lihat dia berusaha mendapatkan besi daripada batu. Okay, apa yang kita lihat, dia menguntit batu-batu di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Dia memastikan batu-batu itu mempunyai kandungan biji besi yang tinggi. Okay. Kita lihat latar belakangnya, dia mempunyai ada sawah padi, kolam ikan, ada pelbagai kemudahan di situ disediakan, dibuatnya sendiri tempat tinggal. Okay, dia mengumpulkan batu-batu itu tadi. Daripada batu-batu itu tadi, dia akan menjalankan proses mengeluarkan biji daripada batu. Sebenarnya video yang saya paparkan ini adalah video yang ketiga berkaitan dengan penyediaan besi oleh lelaki ini. Video yang pertama saya lihat dia mengalami kegagalan, dan video yang kedua saya dapat lihat dia dapat mengumpul hanya sedikit besi dan menyediakan dapat membuat sebilah kapak. Okey, hari ini saya lihat lelaki ini mengumpulkan begitu banyak batu-batu yang mengandungi biji besi untuk dijadikan besi. Okey, langkah yang pertama, dia daripada batu tadi ni dia kecil-kecilkan dan dimasukkan ke dalam bekas untuk memastikan selepas ini proses pembakaran akan dibuat. Okay, kita lihat lelaki ini begitu tekun memastikan batu-batu yang mengandungi biji besi tadi ni dikecilkan. Selepas itu dia mengumpulkan kayu dijadikan bahan bakar. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang pertama dia mengeluarkan biji besi daripada besi, iaitu dia membakar batu-batu itu supaya selepas ini dia akan hancurkan menjadi lebih halus. Okay, kalau kita lihat di sini, dia menggunakan begitu banyak kayu untuk memastikan pembakaran terhadap batu atau yang mengandungi biji besi itu berjalan lancar. Okey, kita dapat lihat macam mana usaha keras lelaki ini memastikan usaha kali ini benar-benar berjaya. Pembakaran sebegini sebenarnya hanya melembutkan batu tersebut dan tidak boleh lagi mengeluarkan besi. Sebab untuk mengeluarkan besi ada langkah-langkah yang berikutnya. Okey, kita lihat di sini dia menggunakan banyak batu, banyak kayu. Okey, selepas pembakaran kita dapat lihat batu-batu yang mengandungi biji besi tadi menjadi rapuh dan mudah dihancurkan. Itulah tujuan pertama lelaki ini tadi, membakar batu-batu di atas timbunan kayu api yang banyak. Dia memastikan batu-batu itu betul-betul dapat dijadikan habuk atau debu. Kesungguhan beliau kita dapat lihat di sini, di mana dia menggunakan semua kaedah primitif teknologi. Tiada satu pun bahan-bahan atau peralatan luar digunakan. Kesemua dia buat sendiri.
Dia peringkat awal dia menggunakan kayu untuk menghancurkan batu-batu yang mengandung biji besi tadi, memastikan agar menjadi debu. Kesungguhan lelaki ini memang saya dapat lihat kemampuannya begitu kuat, usahanya begitu kuat. Okey, sekarang kita tengok biji-biji tadi telah menjadi debu. Okey, untuk pembakaran seterusnya kita memerlukan karbon. Istilah sains karbon. Kalau istilah biasa kita arang. Okey, arang ini dikumpulkan, kita tengok jumlah kuantiti arangnya pun begitu banyak. Dengan arang sebegini dia akan membuat proses pembakaran bersama dengan biji besi tadi. Tanpa penggunaan arang, biji besi tidak akan berjaya dihasilkan. Sebab ilmu yang pernah kita pelajari dulu, untuk nak dapatkan besi, dia mestilah proses pembakaran bersama karbon. Kerana di mana karbon mengambil oksid dan menghasilkan karbon dioksida dan meninggalkan ferrum sebagai besi. Okey, untuk pembakaran menghasilkan besi, ia perlu dalam keadaan suhu yang cukup panas. Di sini lelaki itu menyediakan, saya panggil kebuk. Kebuk ni, dalam kebuk ni dia akan bakar bersama biji besi tadi dengan karbon dalam tempoh yang agak lama. Setelah selesai pembakaran, kebuk yang dia bina tadi mestilah dipecahkan untuk mendapatkan besi yang terkumpul di bawah kebuk tersebut. Okey, kita lihat macam mana punya payahnya kita dahulu untuk mendapatkan besi. Kita lihat dia menghancurkan kebuk yang dibina hanya sekali guna sahaja. Itulah pastikan untuk kita nak buat besi, pastikan kuantiti biji besi yang kita guna tu agak-agak memadai. Okey, kita lihat. Okey, hasilnya setelah kita keluarkan daripada kebuk tadi, diketuk-ketuk untuk mendapatkan besi yang sebenar daripada jumlah yang begitu banyak biji besi. Inilah yang terhasil. Kita lihat pada permulaannya dia menggunakan bahan-bahan daripada kayu dan buluh sebagai alat untuk memastikan besi ini terhasil. Yang menariknya, dia tidak menggunakan bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan luar untuk membuat besi. Jadi kita dapat lihat permulaan proses membuat besi daripada A sampai Z. Inilah kelebihan YouTube ini. Saya cukup kagum dengan lelaki ini. Bagi saya dia cukup hebat, kesungguhan beliau. Okay, kita dapat lihat seketul besi yang telah dimanfaatkan. Okay, apabila disejukkan, kita dapat seketul besi yang sebegini. Okay. Daripada besi inilah nanti kita boleh buat berbagai peralatan-peralatan lain untuk memudahkan kehidupan kita. Besi tadi, untuk memastikan besi yang dibuat tadi adalah memang benar-benar besi dan tidak ada bahan-bahan lain. Saya lihat lelaki ini basuh dan mengasap di batu. Kita lihat ada seketul besi. Pada besi inilah kita boleh gunakan berbagai bahan ataupun peralatan yang kita boleh buat. Sebagai langkah seterusnya, daripada besi tadi ni, kita mestilah buat proses pembakaran semula pada suhu yang agak tinggi. Daripada situ, kita boleh membentuk barang-barang atau peralatan apa yang kita nak buat. Okey, kita lihat sebagai langkah seterusnya.
Okey, bagi langkah seterusnya, lelaki ini membakar besi tadi ni. Okey, kita lihat kapak kecil tu. Kapak kecil tu adalah hasil yang pertama daripada percubaan dia membuat besi. Okey, kita lihat lelaki ini membahagikan ketulan besi tadi kepada dua. Dia masih menggunakan peralatan-peralatan yang agak-agak primitif. Cuma kapak kecil itu saja yang dia buat sebelum dia menjumpai kaedah membuat besi dengan cara lebih mudah. Usaha beliau ini bagi saya bukanlah satu kerja mudah. Beliau terpaksa bermula daripada kosong dan memastikan besi ini benar-benar terhasil. Jadi kita dapat lihat macam mana dia menghasilkan senjata atau peralatan daripada besi yang dia buat sendiri. Okey. Kita lihat dia sudah ada dua ketulan besi. Dia boleh fikirkan apa yang perlu dibuat, apa peralatan yang lebih penting perlu dia buat. Okay, kita lihat apakah peralatan-peralatan yang pertama dia akan buat. Kalau tuan-tuan, apakah yang tuan-tuan fikir peralatan yang pertama tuan-tuan yang akan buat daripada besi yang diperolehi? Biasanya mana-mana saya tengok primitif teknologi, dia akan membuat kapak dahulu. Tapi disebabkan lelaki ini sudah ada kapak kecil untuk siri yang pertama dulu, jadi untuk buat besi kali ini rasanya dia akan buat benda yang penting. Okay, kita lihat lelaki ini berusaha memastikan besi tadi ketuk. Okey, dia menghasilkan dua besi, satu kepingan besi dan satu lagi besi itu berbentuk tongkol. Proses untuk menjadikan alatan mestilah melalui proses-proses yang agak rumit. Okey, besi yang pertama tadi ni dia akan berusaha buat sebagai tukul, memandangkan peralatan kerja-kerja buat dia memerlukan satu tukul besi, di mana tukul besi itu dapat membantu dia membuat peralatan-peralatan lain daripada ilmu yang didapati macam mana membuat besi. Okey, kita lihat macam mana dia membuat tukul besi daripada besi yang dihasilkan sendiri. Ketekunannya memang terbaik dan sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya menjadi YouTuber yang hebat seperti beliau. Kita lihat beliau menggunakan kemahiran memastikan tukul besi dihasilkan dengan keadaan yang baik. Okey. Kemahiran lelaki ni juga selain daripada membuat besi, dia juga berkemahiran dari segi pembinaan-pembinaan lain. Seperti dia membuat sebelum ini dia buat kolam ikan, dia buat sawah padi, macam mana dia menuai, memang sangat-sangat mengagumkan. Kita lihat besi yang dibuat sudah hampir siap, tukul besi.
dia sudah ada dua peralatan yang berkaitan dengan besi. Peralatan yang pertama kapak besi, yang kedua tukul besi, dan dia ada satu lagi logam ataupun besi yang boleh dia hasilkan apa saja yang dia inginkan. Itu dia telah menunjukkan tukul besi yang begitu cantik. Kita lihat seterusnya, besi, kepingan besi tadi, apa yang boleh dibuatnya lagi. Untuk menyediakan peralatan-peralatan sebegini bukanlah satu jangka masa yang pendek. Kita lihat, dia membuat sebilah parang. Dia letakkan di batang pisang yang dinamakan sempuh, untuk memastikan mata parang yang dihasilkannya cukup tajam. Di sini juga kita dapat satu ilmu di mana mata parang boleh disempuh melalui kaedah terus tanam dalam batang pisang. Dan ini dia menyediakan ulu parang. Untuk memastikan parang yang dihasilkan, jadi dia asah pada batu. Dan kita lihat sekarang ni lelaki ini mempunyai 3 peralatan daripada besi yang dihasilkannya sendiri. Sangat-sangat rajin. Kita lihat latar belakangnya, dia mempunyai sebuah dangau untuk menginap, dan parang yang diasahnya itu cukup tajam. Dia cuba memotong. Okay. Setelah melalui beberapa siri, saya ringkaskan penyiaran saya. Lelaki ini membuat pelbagai peralatan yang dirasakan perlu. Saya sangat kagum dan berterima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.